Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda, mana lagi tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu topik yang cukup relevan, cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita hari ini di Ruang Bicara ialah Dewan Negara memperkasa legislatif memelihara keseimbangan kuasa. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan seperti yang saya katakan, kita ada tetamu yang cukup hebat, tetamu yang cukup istimewa untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Siapa lagi kalau bukan yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Wan Junadi Tuanku Jaafar yang di-Pertua Dewan Negara. Jadi Tan Sri, apa khabar? Alhamdulillah. Lama juga kita tak bersama sebenarnya, Tan Sri. Dulu dengan kementerian banyaklah topik yang ada cerita. Dan ini bagi saya merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Tapi sebelum itu saya nak minta izin dulu daripada Tan Sri lah. Apakah Tan Sri mengizinkan kita untuk membuka talian untuk membolehkan penonton-penonton kita juga mungkin ingin bertanya beberapa soalan kepada Tan Sri? Boleh ya? Boleh. Okey, kita dah pun mendapat keizinan daripada Tan Sri. Jadi kalau anda juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ini, dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda, tetapi anda boleh memanggil kami di 03-2697-9768. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya kerana ini peluang yang bukan mudah sebenarnya untuk mendapatkan Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Wan Junadi Tuanku Jaafar yang di-Pertua Dewan Negara bersama dengan kita. Baik, buat permulaan inilah saya sebenarnya ingin bertanya soalan ini dah lama sebenarnya. Persepsi barangkali ini juga sesuatu yang menarik untuk kita dapatkan pandangan ikhlas daripada Tan Sri lah. Ada yang mengatakan bahawa yalah kita ada Dewan Rakyat, kemudiannya kita ada Dewan Negara, tetapi Dewan Negara itu chop ataupun diletakkan seolah-olah sebagai rubber stamp saja sebenarnya. Apa yang telah dibincang, dibahas di Dewan Rakyat, apa yang diluluskan di Dewan Rakyat itu dibawa ke Dewan Negara untuk diluluskan. Tetapi bila menggunakan istilah seolah-olah rubber stamp itu, ini sesuatu yang saya perlu dapatkan komen daripada yang berhormat Tan Sri. Ya, yang pertamanya ialah daripada sudut tradisi dan amalan dia. Memang kalau kita lihat mana-mana parlimen di seluruh Commonwealth yang mengikut apa dikatakan Westminster Model government, yang mana mencontohi parlimen-parlimen Commonwealth yang ada mempunyai dua dewan, bahawa apa nama ni, tugas dan tanggungjawab pihak Senat sebagai di negara kita ini adalah kurang mendapat apa nama ni, perhatian umum. Jadi dalam keadaan sekian, maka orang memikirkan bahawa apa saja yang telah diluluskan di Dewan Rakyat akan mendapat sokongan daripada pihak Dewan Negara. Itu nombor satu. Nombor duanya ialah oleh kerana ahli Dewan Negara itu sendiri, orang tak memahami bahawa ahli Dewan Negara itu menerusi dua proses untuk datang ke Dewan Negara. Yang satu ialah proses untuk pelantikan di bawah perkara 45, pelantikan oleh pihak kerajaan negeri. Maknanya orang-orang ini sepatutnya menjadi daripada golongan orang politik lah. Dia dipilih dipilih oleh kerajaan negeri dan menerusi Dewan Undangan Negeri untuk memilihkan orang itu. Orang ini memang orang pilihan, makna dia orang mewakili rakyat di kawasan-kawasan masing-masing dan di negeri masing-masing. Dan yang kedua itu ialah lantikan daripada saranan saranan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Duli Yang di-Pertuan Agong. Dan pelantikan tu di bawah Yang di-Pertuan Agong. Jadi yang lantikan daripada kerajaan negeri itu ada 26 orang, dan 4 untuk wilayah persekutuan, iaitu wilayah Kuala Lumpur 2 orang, 1 daripada Labuan dan 1 daripada Putrajaya. Mereka ini lantikan terus. Dan lantikan ini yang
di bawah Duli Tuanku ini memang dalam perlembagaan itu sendiri memang jelas mengatakan pihak ini sepatutnya dilantik daripada kalangan profesional, kalangan-kalangan orang berpengalaman, kalangan-kalangan orang berpengetahuan tinggi yang khusus untuk membantu Parlimen mengetahui, mendalami ilmu-ilmu yang mungkin tidak ada pada Dewan Rakyat. Tetapi malang sekali apabila mereka di situ dia bersikap juga macam ahli Dewan Rakyat. Sikap macam mana yang saya kata di sini bukanlah sikap yang memekik melolong ya. Dia cukup teratur, cukup gentleman lah. Tetapi sikap yang tidak menggunakan profesionalisme mereka, mendalami satu-satu ilmu untuk dibawa ke Dewan dan dibincang di Dewan. Dan ada kalanya juga kelemahan daripada sudut pihak media, perkara-perkara yang disebut tu mungkin highly technical, payah dipahami, dan makanya jarang terkeluar dalam sudut tu. Dan yang ketiga ialah kadang-kadang ahli Dewan ni mengambil enteng aja, iaitu take for granted dalam bahasa Inggerisnya. Apa yang telah dilulus di Dewan Rakyat itu semuanya betul. Semuanya betul. Jadi kalau tanggapan inilah adanya, jadi maknanya ahli-ahli Dewan Negara tidak memainkan peranan sebagaimana yang dikehendaki dalam tradisi dan convention dua dewan ni yang diamalkan di Dewan Negara atasan, upper house. Contohnya di England kalau kita lihat hampir 25% ya rang undang-undang yang tidak diterima oleh pihak House of Lords. Oleh kerana House of Lords menggunakan kepakaran mereka, budi bicara mereka dalam satu-satu isu supaya menahan, bukan saja untuk menahankan tu atas politik, tetapi atas kepercayaan mereka, pandangan mereka bahawa ini belum masanya satu-satu perundangan itu diluluskan ataupun satu-satu dasar itu dilaksanakan. Jadi di situ ada kelemahan sedikit yang kita ahli-ahli kita take for granted. Contohnya saya bagi satu contoh ya. Tadi apabila ditanya oleh reporter berhubung dengan role sebenar, saya kata begini. Contohnya pada tahun 1981 ya, apabila kerajaan menggubalkan satu rang undang untuk menubuhkan pelabuhan di Bintulu. Pada ketika itu daripada sudut sosialnya, ekonominya, semua sekali memang semuanya betul. Semua baik. Tujuan kerajaan tu amat murni sekali. Tujuan kerajaan tu amat murni untuk menubuhkan tu. Jadi perbincangan di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri mungkin dibuat. Pertujuan di antara pemimpin pusat dengan pemimpin mesti perlu, saya cukup yakin ada dibuat. Kalau tak, dia tak akan mendapat kelulusan untuk membinakan pelabuhan di Bintulu apabila undang-undang itu dah dilaksanakan. Tetapi apa yang ganjilnya, bagaimana undang-undang itu boleh lalu di Parlimen? Makna ada kegagalan oleh pihak ahli Parlimen, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Kerana pelabuhan adalah di bawah sinarai kerajaan negeri. Kerana dalam perlembagaan kita perkara 74 terus ada 3 perkara kuasa buat undang-undang. Satu kuasa pusat, satu kuasa negeri, dan yang ketiga ialah kuasa bersama. Bukan dalam kuasa bersama pun pelabuhan ni di bawah kerajaan negeri. Jadi dalam keadaan sedemikian, mekanismenya ada untuk menggubal perkara macam tu dengan syarat di bawah perkara 76 mengatakan jelas atas permintaan kerajaan negeri. Jadi kalau pada ketika itu permohonan itu dibuat oleh kerajaan negeri menerusi kelulusan satu undang-undang di Dewan Undang-Undang Negeri dan diguna pakai untuk menggubalkan rang undang-undang di Parlimen, baru kuasa Parlimen tu ada menggubal undang-undang tersebut. Tetapi persoalannya, benda ni betul-betul bercanggah betul dengan perlembagaan. Jadi di mana letaknya tanggungjawab ahli Parlimen? Di mana ahli Parlimen yang Dewan Negara, lepas tu Dewan Rakyat pun tak tahu. Dewan Rakyat tak tahu terlepas
macam mana Dewan Negara pula terlepas. Jadi saya sebut satu saja. Ya. Saya banyak lagi yang saya tahu bahawa perkara undang-undang ni sedemikian rupa. Jadi dalam keadaan demikian, makanya itulah laluan cepat untuk kerajaan negeri mengambil alih Bintulu Port tu, kena undang-undang tu sendiri boleh dipersoalkan. Saya juga nak mencelah di sini sedikit Tan Sri ya. Daripada apa yang Tan Sri sebut itu, satu lagi persoalan yang menarik juga sebenarnya untuk kita kongsikan secara bersama dengan penonton-penonton kita. Ada juga yang membangkitkan tentang isu kualiti perbahasan daripada ahli-ahli Dewan Negara sendirilah. Apakah selaku yang dipertua Dewan Negara, apakah Tan Sri juga merasakan bahawa mungkin dari aspek kualiti itu ada beberapa kelompongan yang mungkin perlu diberi perhatian oleh mereka yang diangkat untuk berada dalam Dewan Negara? Itulah daripada asal tadi, pelantikan tadi ya. Kita bermula daripada pelantikan. Kalau dah bermula daripada pelantikan, sebagaimana orang kena pilih, saya masih maintain dalam banyak penulisan saya ataupun perbincangan saya, democratic election bukanlah mencari kualiti, tetapi mencari populariti. Siapa orang popular, orang itulah yang akan menjadi wakil. Bukan bermakna orang tu highly qualified and guarantee dia punya kualiti. Yang satu dua, sikap orang kita, satu lagi keganjilan. Apabila sudah mendudukkan satu tempat, dia ingat dah I'm here. Dia tak perlu belajar lagi, tak perlu mengetahui lagi lebih daripada apa yang cukup untuk harian. Sebabnya pegawai kerajaan akan membimbing semua kerja. Betul. Jadi ini attitude ini kita kena ubah. Kalau kita nak melonjak ke hadapan, kita kena berubah. Siapa yang duduk jadi menteri, you must know beyond what your menteri can do. Exactly. Jadi you must bukan berfikir outside the box saja, tetapi boleh berfikir lebih daripada itu. Sebabnya macam itulah, begitu juga ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara itu sendiri. Contohnya, apabila pada satu ketika dulu tahun 93, saya ahli parlimen pertama membengkang undang-undang kerajaan. Tapi pada ketika itu orang tak pandang pun bengkangan saya itu. Saya dipandang sebagai rebellious saja. Tapi sebenarnya saya mempertahankan hak Sarawak di bawah MA63. Pada ketika itu 93 dulu, bukan sekarang. Sekarang baru orang cerita hal 93 ni. Dulu 93 apabila Gambling Act tu nak diperkenalkan, oleh kerana akan membatalkan 3 undang-undang di negeri, ordinan negeri, padahal gambling tu adalah satu perkara bersama di bawah perlembagaan dan tidak ada kebenaran daripada kerajaan negeri dilaksanakan. Jadi hanya perlu persetujuan kerajaan negeri saja tu. Jadi sebelum undang-undang tu dulu, tapi tidak ada persetujuan kerajaan negeri, undang-undang tu jalan. Jadi saya membantah. Bila saya dimantah, saya nampak saya sebagai rebellious saja. Jadi berapa orang yang berani buat macam saya? Itu satu. Satu soalan yang menarik. Yang kedua, berapa orang yang mengetahui macam saya pada itu? Itu tahun 93. Bukan Wan Junaidi sekarang. Wan Junaidi yang baru masuk dalam Dewan 3 tahun. Jadi dalam keadaan demikian, ahli-ahli parlimen mesti berani belajar, mengetahui. Jadi selepas itu, kalau kita lihat ahli Dewan kita, sebenarnya banyak perbahasan dalam sudut undang-undang dan dasar. Kita membahas hanya soalan sosial, soalan ekonomi, soalan macam tu saja. Padahal hal undang-undang itu yang terpenting dalam parlimen. Sebabnya tujuan ahli parlimen ialah pengubahan undang-undang dan dasar. Bukan nak tahu kesan ekonomi, kesan politiknya saja. Kita tahu kalau satu undang-undang dibuat, apa kesan ekonomi, apa kesan politik, tetapi undang-undang itu boleh tak dilulus. Undang-undang itu patut tidak dilulus. Ada tidak percanggahan dengan perlembagaan, ada tidak percanggahan dengan dasar-dasar lain kerajaan. Jadi yang benda perkara macam ni tidak pernah, jarang diguna untuk ahli-ahli parlimen mendalaminya. Jadi itu di sinilah letaknya. Maka bila saya masuk dalam Dewan Negara ini, saya kata kita kena buat something better daripada apa yang telah
sebagai kebiasaan saja selama ini. Kita nak ubah. Membuat something better. Ini nanti saya nak dapatkan pandangan Tan Sri, tapi saya nak beri ruang dan peluang dulu kepada Tan Sri berehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Kita bercakap tentang isu yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan kita ada tetamu hebat bersama saya di studio Ruang Bicara hari ini. Kita rehat dulu, kembali semula sebentar saja lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Dewan Negara memperkasa legislatif, memelihara keseimbangan kuasa, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, iaitu yang di-Petua Dewan Negara. Saya nak petik apa yang Tan Sri sebut tadilah sebelum kita berehat, iaitu you want to do something better sebenarnya bila kita bercakap tentang fungsi dan peranan yang dimainkan oleh Dewan Negara. Apa perancangan yang mungkin akan Tan Sri laksanakan nanti dalam usaha untuk memperbaiki lagi dari segi konsep, dari segi falsafah, dari segi apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Dewan Negara sendiri, Tan Sri? Ya, terima kasih. Saya sebenarnya dah ada sedikit memberi bayangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab dia pada masa sekarang dia Chief Executive negara kita. Jadi kita tidak boleh membelakangkan dia apa saja kita nak buat. Saya dah membayangkan apa saya cadang nak buat di bukan hanya Dewan Negara tetapi Parlimen keseluruhannya. Parlimen keseluruhan. Okey. Dan saya juga dah berbincang beberapa kali dengan Tan Sri Johari Abdul, iaitu yang di-Petua Dewan Rakyat. Dan kita dah dapat kata sepakat lah. Yang saya akan menerajui semua ada technical study berhubung dengan apa-apa benda yang saya nak buat. Selepas itu apabila dah siap barang yang saya buat tu, akan dibawakanlah satu jawatankuasa bersama di peringkat Parlimen tu sendiri, yang mana dua-dua yang di-Petua Dewan Rakyat dan Dewan Negara duduk bersama mempengerusi, dan jawatankuasa wakil daripada Dewan Rakyat, wakil daripada Dewan Negara akan duduk bersama dengan kita punya penasihat undang-undang dan pihak-pihak kerajaan yang relevan dibawa bersama untuk apa perubahan yang bakal kita bawa. Perubahan ini ialah, saya tak guna perkataan reformasi ataupun transformasi. Sebabnya berlandaskan perlembagaan itu sendiri. Kalau kita lihat semula perlembagaan kita, semua benda dah letak dalam tu, tapi kita sendiri belum melaksanakannya sebenarnya. Contohnya undang-undang perkhidmatan Parlimen tu, untuk mengasingkan kuasa Parlimen itu dengan kuasa eksekutif. Ini berlandaskan konsep apa dikatakan perasingan kuasa ataupun separation of powers, yang ternyata ada dalam perlembagaan. Kita lihat macam mana kerangka perlembagaan itu dibuat, dan yang diterima, yang atau di-recognize atau diiktiraf oleh pihak-pihak mahkamah berhubung dengan separation of powers ni. Jadi dalam keadaan sedemikian, tapi kita belum merealisasinya. Pernah dibuat pada satu ketika dulu pada tahun 63, bayangkan tahun 63 kita dah buat. Tetapi malang sekali apabila dapati bahawa undang-undang yang ada pada ketika itu tidak boleh menangani masalah yang dihadapi pada tahun 92. Dan undang-undang itu dimansuh pada 93. Dan sampai 30 tahun dia diguna pakai. Yang itu semua perkhidmatan dalam Parlimen tu untuk berkhidmat dengan Parlimen, mana kita ada dua servis pada ketika itu, iaitu Public Service Commission dan Perkhidmatan Servis Parlimen untuk servis Parlimen itu sendiri. Itu merealisasikan ada dalam perlembagaan kita. Jadi dalam keadaan sedemikian, makanya saya nak memperkenalkan balik undang-undang ini, dan berapa cepat boleh dilaksanakan. Draftnya sudah kita hantar dengan pihak AG, dan AG telah menerima draft. Dah AG buat, dan perkara ini masih ada 1-2 perkara yang masih patut diselesaikan di peringkat kerajaan, kena pengasingan kuasa soal kewangan, pelantikan pegawai-pegawai dalam berkhidmat dengan Parlimen itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak meminda undang-undang ataupun menggubal undang-undang baru untuk mengganti undang-undang kita yang dah rapuk agaknya, yang 1952, iaitu hak dan keistimewaan Parlimen itu sendiri.
bertarikh tahun 52. Undang-undang 52 ni kita gubal daripada undang-undang South Africa dulu tahun 1911. Bayangkan idea pada tahun 1911 South Africa kita guna pada 95, hingga sekarang belum lagi ada pindaan satu pun undang-undang tu. Hanya dipindah pada bulan Mac tahun 53 dahulu sebelum dikuatkuasakan. Jadi saya fikir undang-undang Min dah lapuk. Jadi kita banyak lihat insiden-insiden yang berlaku di pertengahan masa daripada ketika itu, khususnya pada tahun 90, 2000, awal 2000, kita melihat macam mana kesanan undang-undang ini tak boleh dipakai lagi. Jadi saya melihat perlu pemindahan overhaul besar-besaran ataupun diperkenalkan undang-undang baru. Dan saya dah hantarkan timbalan saya, Datuk Seri Noor Zazlan, pergi ke Australia mengkaji apa yang dibuat di Australia, dan kita telah mendapat kerjasama daripada Parlimen Australia untuk memberitahu kita macam mana mereka membuat perkara ini yang hampir sama dengan kita, berlandaskan apa konsep yang saya fikirkan tu. Jadi dalam keadaan demikian, terserahlah kepada pihak AG untuk menggubalkan undang-undang tertentu. Yang ketiga ialah untuk meminda peraturan. Peraturan ini juga begitu. Peraturan ini digubal pada tahun 56 dahulu. Jadi itulah banyak kelemahan-kelemahan peraturan ini. Sebab apabila peraturan digubal, konsep dan pemikiran orang British pada ketika itu berlandaskan itulah dia keluar. Tetapi British sendiri, UK sendiri telah berubah daripada tahun 60-an, 70-an hingga tahun 70 lebih, 75, 76 macam tu, mengadakan jawatankuasa. Tapi dalam peraturan kita tak ada pun. Jadi itulah bila kita nak mengubalkan jawatankuasa pada tahun 2018, saya menegur bahawa dalam ucapan saya dalam Dewan, saya tegur secara terbuka, mengatakan sepatutnya kita pindah peraturan dulu untuk mengisi keperluan menubuhkan jawatankuasa sebagaimana di Australia buat, di mana-mana negara Commonwealth, England buat, New Zealand buat, dipanggil Departmental Select Committee, bukan jawatankuasa pilihan khas. Jawatankuasa pilihan khas ini adalah satu mekanisme yang diwujud oleh dalam peraturan ini untuk kerajaan buat. Kita ingat masa kita nak meminda undang Family Act, masa tu orang-orang yang bukan Muslim boleh kahwin juga, ramai-ramai berkahwin dia. Isteri banyak pun boleh, tak apa. Tapi Undang-Undang 75 tu menghalangkan tu, jadi tak ada poligami lagi di Malaysia untuk orang bukan Muslim. Dan lepas tu kita nak memperkenalkan undang mati tu, hukuman mati dalam undang dadah kita 85. Jawatankuasa inilah buat kerja. Apabila kita pindah undang-undang kanun tata tu jenayah dan kanun keseksaan pada 2005, kita gunakan peraturan ini juga untuk menubuhkan satu jawatankuasa khas. Dan 2018 kita guna jawatankuasa ini juga, peraturan ini juga untuk satu jawatankuasa khas untuk kajikan IPCMC. Jadi ini adalah instrumen kerajaan, bukan instrumen parlimen. Jadi kita nak gunakan instrumen parlimen, jadi peraturan tu kena digubal, kena dipindah. Jadi insya-Allah saya atur, saya berharap Dewan Rakyat juga akan menyusul supaya kita dalam bahasa Inggeris kita regularize ataupun institutionalize kan jawatankuasa ini. Dan atas namanya bukan khas lagi, kita akan mungkin sebut nama jawatankuasa pilihan departmental ke apa atau macam negara lain, macam di Australia pakai departmental ataupun macam di England pun dia pakai guna istilah yang sama. Dia akan mempunyai garis panduan yang tertentu di dalam peraturan, bukan daripada usul parlimen. Kerana usul parlimen itu boleh mengenakan ahli-ahli parlimen, tapi dia tidak ada kuasa atas ahli orang biasa dekat luar. Tetapi padahal jawatankuasa ini berkuasa untuk memanggil orang luar pun. Tetapi pegawai kerajaan kalau dia tahu benda macam ni, dia kata tak payah datanglah. Sebab di mana letak kuasa usul parlimen saja. Hanya dia takut dengan disiplin kerajaan saja kalau tak pergi. Betul. Jadi dalam keadaan demikian saya nak regularizekan
perkara ini supaya dia menjadi satu benda yang diinstitutionalize dalam peraturan itu sendiri. Okey. Kita nak sambung lagi Tan Sri, tapi saya difahamkan kita dah ada pemanggil di talian. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sakai dan ahli panel. Ya, waalaikumsalam. Hari ini mengenai apa Dewan Negara kan. Kita tengok kan, tengah orang dia menganggapkan apa Dewan Rakyat ni apa lebih penting kan. Dan dia menganggap Dewan Negara ni sebagai rubber stamp. Ni minta ahli apa Tan Sri ulas sikit ada ni. Okay. Kemudian yang kedua baru-baru ni ada Tan Sri ada ulas sikit ketidakhadiran menteri jawab soalan. Ini perlu dipandang serius sebab ada setengah menteri dia buat tak hadir sebab dia ni selalu tidak hadir untuk menjawab soalan di Dewan Negara. Jadi ini dipandang serius itu yang kedua. Kemudian kita tengok kan Dewan Negara ni kira pentingnya sebab dia dulu kita ingat balik imbas balik kembali akta anti berita tidak benar tahun 2018 ditolak oleh Dewan Negara. Kemudian berapa lama pula kemudian ditolak oleh Dewan Rakyat. Minta ahli minta Tan Sri ulas dalam ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan. Mungkin anda terlewat sedikit agaknya mengikuti program kami. Kerana isu rubber stamp itu telah pun diulas sebentar tadi oleh Tan Sri di awal program ini lagi. Tapi tak apa, tentang ini ketidakhadiran saya pun ialah memang nak bertanya juga kerana saya juga mendengar tentang perasaan yang Tan Sri lontarkan kepada menteri-menteri yang mungkin tidak ada untuk membahaskan ataupun memberi pencerahan sebenarnya kepada ahli Dewan Negara membentangkan RUU yang ingin mendapat kelulusan itu sendiri. Komen sikit Tan Sri. Ya, terima kasih. Ada dua perkara lah. Satu yang pertama tadi memang saya dah panjang lebar cerita tadi. Rubber stamp tadi. Rubber stamp tu. Yang kedua tadi berhubung dengan ketidakhadiran menteri-menteri. Ketidakhadiran menteri-menteri ni. Sebenarnya saya bercakap mengulas daripada sudut peraturan itu sendirilah. Canggah sedikit bunyi dengan kehendak saya untuk menteri datang. Saya menegur tu adalah oleh kerana saya hendak menteri melihat Dewan Negara ini sama pentingnya dengan Dewan Rakyat. Dewan Rakyat, ya. Bukan di Dewan Rakyat saja. Kerana di Dewan Negara pun sama pentingnya. Kerana institusi Parlimen Malaysia terdiri pada 3 entiti. Entiti yang pertama Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong. Yang kedua ialah Dewan Negara. Yang ketiga Dewan Rakyat. Ya. Jadi tiap-tiap entiti ini adalah penting. Tiap-tiap satunya penting. Betul. Dia bermula daripada abad yang ke-16 dahulu apabila menunjukkan kepentingan satu-satu ini. Dimulakan dari zaman King Henry V, Henry kelima di England. Sebab kita ingat kita mewarisi amalan England dan diturun menerusi pada ketika itu King Henry berkata bahawa yang menggubahkan undang-undang ialah Dewan Parlimen. Selepas itu mesti ada di ascend ataupun diberkenan oleh Duli Tuanku. Yang kita warisi sekarang dalam perlembagaan kita artikel 66. Telah dipindah sedikit oleh zaman pada tahun 90-an dulu oleh Perdana Menteri ketika itu. Untuk menghadkan kuasa raja pada ketika itu. Jadi untuk melaksanakan semua ini mesti ada 3 perkara ini mesti lulus semua. Lulus di Dewan Rakyat, tak lulus di Dewan Negara tak menjadi. Dilulus oleh Dewan Rakyat, dilulus oleh Dewan Negara. Kalau Duli Tuanku tak bersetuju mengikut asalnya, tak akan menjadi undang-undang. Betul. Itu diwarisi kita dan dimasuk dalam sistem dan convention Westminster Model of Government. Dalam isu ini Tan Sri, daripada pengalaman Tan Sri sendiri ada tak akta-akta ataupun RUU yang dibincangkan yang diluluskan di Dewan Rakyat tetapi ditolak di peringkat Dewan Negara? Kalau di peringkat ini kadang-kadang kerajaan sangat bimbang. Kalau dia membenarkan perkara itu ditolak secara debate dulu, lepas itu ditolak oleh Dewan Negara, biasanya kerajaan akan mengambil tindakan awal. Khususnya baru-baru ini, apabila berlakunya 2 rang undang-undang yang dibentang dah dilulus oleh Dewan Rakyat.
Apabila sampai ke Dewan Negara, seorang ahli Dewan Negara berbincang dengan sama sendiri. Ahli Dewan Negara daripada Sarawak 7 orang semua tak mahu undang-undang ini diluluskan di Dewan Negara. Akhirnya mereka hendak membentangkan satu pindaan. Apabila dibentangkan satu pindaan, bila kerajaan mendengar cerita ini dah nak membentangkan satu kerajaan, jadi adalah perjumpaan menteri dengan Premier Sarawak saya maklumkan di Dubai. Tapi tindakan kami ialah bahawa saya mengata saya tak ada kuasa untuk menghalangkan dia membuat pembentangan. Usul dia. Jadi usul tu dah dibentang, dah disetujui semua dan sudah diletak di atas Dewan. Maknanya kalau kementerian masih meneruskan pembentangan rang undang-undang apa nama ni, adakah ini guna tenaga tu, kecekapan dan konservasi tenaga 2023 dengan rang undang elektrik tu. Kalau diteruskan pembacaan di Dewan Negara, maka ahli-ahli Parlimen Sarawak akan berbincang dengan ahli-ahli senator daripada negeri-negeri lain pun untuk menghalangkan laluan rang undang-undang ni. Sebabnya satu, oleh kerana Suruhanjaya Tenaga yang pada tahun 2001 dulu telah tidak dipanjangkan di Sarawak, dan rang undang-undang elektrik pada tahun berapa juga tidak dipanjangkan di Sarawak, kerana Sarawak masih autonomous ataupun masih bersendirian melaksanakan semua ni dengan setup kita yang lebih teratur di Sarawak, menggunakan syarikat-syarikat kita sendiri dan menggunakan GLC kita sendiri di Sarawak, dan kita berupaya melaksanakannya. Jadi itulah kerajaan pusat tidak memanjangkan undang-undang itu ke Sarawak. Jadi kenapa pula apabila dua rang undang-undang digubalkan, ada hasrat di dalamnya untuk memberi kebenaran atau kuasa kepada menteri untuk memanjangkan ke negeri Sarawak. Jadi tidak konsisten dengan tindakan yang lawak dulu. Jadi bukan masalah constitution, tapi masalah dasar yang tidak konsisten. Jadi dalam keadaan demikian, ahli Dewan Negara memikirkan, daripada Sarawak memikirkan adalah tidak wajar rang undang-undang ni juga dipanjang ke Sarawak, oleh kerana yang dulu tak dipanjang, kenapa yang ini dipanjang? Padahal untuk guna tenaga yang sama, perkara yang sama. Jadi dalam keadaan demikian, akhirnya kerajaan tarik balik. Jadi supaya mengelakkan jadi kontroversi, benda ni ditolak di Dewan Negara. Jadi ini kita melihat daripada instan yang terkini lah. Tapi masa dulu pun mungkin ada juga rang undang-undang sedemikian rupa, sebagaimana Encik Ridwan tadi sebut, bahawa penolakan tu berlaku. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi pasal itulah pasal berita palsu, akta berita palsu, akta berita palsu. Jadi memang dia selalu berlaku macam tu. Kadang-kadang bila ahli parlimen tidak berpuas hati dengan beberapa rang undang-undang, bahkan ada rang undang-undang dahulu untuk menghadkan umur kereta nak dilaksanakan ke 10 tahun pada tahun awal 2000, supaya kita macam negara-negara lain juga, supaya umur 10 tahun tak boleh pakai atas jalan lagi. Tapi saya sendiri melihat undang-undang itu adalah tidak adil kepada orang-orang di luar bandar. Itu nombor satu. Yang nombor dua, ada kereta jenis yang boleh bertahan sampai 20 tahun masih elok dipakai. Contohnya kereta Mercedes. Boleh 20 tahun pun boleh tahan. Betul. Jadi dalam keadaan demikian, saya kata undang-undang yang semua disebutkan tak boleh dipakai plus 10 tahun itu adalah tidak adil kepada orang kampung yang masih menggunakan kereta-kereta lama. Orang-orang yang tak berkemampuan guna kereta-kereta lama. Jadi orang ini akan terkena dengan undang-undang sebagainya. Akhirnya kerajaan tarik balik di Dewan Rakyat saja. Jadi tak ada dibahas. Jadi kerajaan kita kadang-kadang bersikap peka supaya tidak menimbulkan kontroversi. Bukan tak ada halangan daripada ahli parlimen. Satu lagi isu juga yang saya nak dapatkan pandangan daripada Yang Berhormat Tan Sri. Ini pun dibangkitkan sebenarnya di Dewan Rakyat, dan saya percaya Tan Sri juga, kalau tak silap saya, juga ada menyentuh tentang soal ini, iaitu tentang kualiti perbahasan daripada ahli-ahli Dewan sendiri, sama ada di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara. Kadang-kadang mereka seolah-olah tidak membuat homework yang mencukupi ketika berbahas dan sebagainya, dan ini yang kadang-kadang menimbulkan mungkin
mungkin rasa kurang senang sebenarnya kepada Tan Sri sendiri selaku yang di-Pertua Dewan Negara. Apakah ini perlu juga dilihat secara serius oleh ahli-ahli Dewan, baik di Dewan Rakyat maupun di Dewan Negara, Tan Sri? 2-3 perkara saya lihat berlaku. Nombor satu, kadang-kadang kita tidak ikut garis panduan peraturan-peraturan yang ada. Saya buat kajian daripada dahulu lagi, daripada kita hanya sebagai di Semenanjung lah, sebagai apa dikatakan Legislative Assembly pada zaman selepas 40-an hingga ke zaman 1959. Masa tu belum dipanggil Parlimen, dipanggil Dewan Perundangan Persekutuan pada ketika itu. Jadi saya melihat macam mana ada kualiti debate tu sangat tinggi. Saya memikirkan bahawa mereka mengambil masa lah untuk mengkaji satu-satu perkara sebelum buat perbahasan. Selepas tu saya lihat perubahan demi perubahan. Tetapi apabila datang pada tahun yang mana kita banyak lagi orang patutnya terdidik, terpelajar, yang mempunyai ijazah berbakul, tetapi tidak ingin mengkaji daripada sudut undang-undang itu sendiri. Kita ni ahli parlimen sebenarnya. Ahli parlimen ini legislator, penggubal undang-undang. Bukan disebut ahli parlimen tu, apa dia ahli parlimen ni? Ahli parlimen ialah penggubal undang-undang. Maknanya ada kesilapan AG, ada kesilapan kerjaan melulus di peringkat kabinet. Di sinilah letaknya ahli parlimen boleh berbincang dan memberitahu kepada kerajaan bahawa ada kelemahan undang-undang ni. Maknanya dia kena mendalami hal undang-undang itu sendiri. Mendalami hal undang-undang itu. Itulah kenapanya saya akan menubuhkan satu jawatankuasa, nama jawatankuasa undang-undang di peringkat Dewan Negara. Baru pun dilulus oleh jawatankuasa. Dan jawatankuasa undang-undang ni terdiri daripada kebanyakan ahli jawatankuasa nanti di Dewan Negara ialah pakar undang-undang sendiri. Dan adalah seorang dua orang daripadanya mempunyai kepakaran yang lain, khususnya macam daripada corporate sector, daripada ekonomis dan sebagainya. Saya letak di situ. Tujuannya ialah tiap-tiap kali satu rang undang-undang baru diletak di atas meja untuk pembacaan kali pertama di Dewan Rakyat, Dewan Negara dah mendapat salinan tu. Kalau peraturan perlu dipindah, kita akan pindah juga peraturan untuk membolehkan ahli Dewan Negara menerima ni dan diserah kepada jawatankuasa ini. Jawatankuasa ini akan membuat kajian mendalam, menerusi kepakaran mereka sendiri ataupun meminta kepakaran daripada pihak lain, ataupun meminta pandangan daripada pihak peguam negara. Pasal undang-undang supaya tiap-tiap rang undang-undang yang kita lulus, satu, tidak bercanggah dengan perlembagaan, kedua, tidak bercanggah dengan perkara-perkara lain, dan ketiga, tidak bercanggah dengan dasar-dasar kerjaan yang telah lulus macam mana saya sebutkan tadi. Melainkan kerjaan ada penjelasan kalau itu dasar. Kalau perlembagaan tak ada masalah. Memang kalau perlembagaan tu apa penjelasan pun, kalau dia bercanggah dengan perlembagaan, memang tak boleh dilulus oleh parlimen. Kerana saya beranggapan parlimen tidak ada kompetensi untuk melulus. Konsep kita berlainan daripada England. Konsep England, apa undang-undang dilulus oleh parlimen adalah a good law lah, undang-undang yang bagus. Tetapi di Malaysia ditilik daripada sudut perlembagaan. Kerana yang supreme di Malaysia ialah perlembagaan kita. Mana anything ataupun mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan adalah undang-undang yang tidak boleh dipakai. Jadi saya melihat sebagai memainkan peranan sebagai penggubal undang-undang dan dasar, kita mesti mengadakan jawatankuasa ini untuk mengkaji secara mendalam tiap-tiap undang-undang yang sampai ke itu. Jadi mereka akan beri penjelasan kepada rakan-rakan seluruh Dewan itu nanti di mana letaknya kekurangan, kelemahan ataupun
ketidakbolehan rang undang-undang dilaksanakan. Dalam aspek ini juga barangkali Tan Sri, ialah tak siapa boleh menafikan tentang latar belakang, tentang pengalaman yang ada kepada Tan Sri sebelum dilantik sebagai speaker ataupun yang dipertua Dewan Negara. Tetapi ramai juga yang memberi pandangan dan juga pendapat di luar sana yang mengatakan bahawa mungkin pemilihan ahli-ahli di Dewan Negara khususnya lah mungkin selama ini dilakukan atas dasar berlatar belakangkan politik. Mungkin masanya sudah sampai agaknya Tan Sri menggunakan pengalaman Tan Sri sendiri bahawa lebih ramai tokoh-tokoh yang mempunyai latar belakang professionals dan sebagainya harus dibawa masuk, diletakkan di dalam Dewan Negara untuk mendapat satu kombinasi yang lebih kuat dan jitu. Saya ada satu dua cadangan daripada dalam Dewan Negara ni. Tidak membabitkan Dewan Rakyat. Ya. Saya nak mencadangkan supaya ahli Dewan Negara tu ditambah. Penambahan ini contohnya daripada negeri, saya mencadangkan supaya ditambahkan. Tiap-tiap negeri boleh menghantar 3 orang. Sekarang kita 2 orang. Dan yang di Putrajaya Labuan mencukupilah seorang-seorang. Kuala Lumpur mencukupilah 2 orang. Dan tetapi yang lantik oleh Duli Tuanku di bawah 45-2 tu, saya fikir pun mencukupi kalau 40 orang tu dah. Tapi dengan syarat kita lantik mengikut apa perlembagaan sebut, iaitu orang yang berlatar belakang yang mempunyai kepakaran profesionalisme yang khusus. Keperluan pindaan kepada 45-2 yang saya pandang ialah untuk mengisi apa yang kita tidak tahu pada tahun 57 dahulu masa Reid Commission menggubalkan perlembagaan. Dan Reid Commission dulu mengatakan pakaran daripada agriculture dan bidang ini bidang itu bidang yang dia ketahui pada itu. Tapi bidang information technology, bidang artificial intelligence, bidang high technology yang ada pada kita sekarang ni belum diketahui pada zaman tu. Tapi tidak dibolehkan di bawah ini ataupun tidak disenaraikan dalam ini. Walaupun kerajaan setakat ini banyak menggunakan perkara ini, iaitu perkara 45/2 ini melantik siapa saja, termasuk orang politik, termasuk orang yang ahli parti yang besar pengaruh, masuk ke situ. Ataupun untuk melantikkan orang yang mempunyai kepakaran khusus untuk jadi menteri, khususnya yang baru-baru ni. Itu okey tu. Sebabnya pandangan saya dia patut ya. Kena pandangan Perdana Menteri bahawa mereka ini mempunyai satu kepakaran yang khusus untuk dilantik dan akhirnya menjadi menteri. Ya. Mereka ini memang layak, boleh dilayakkan di bawah ini. Tetapi ramai lagi yang bukan dalam bidang yang khusus perlu dilantik. Jadi saya melihat memang ada baiknya kalau kita menggubalkan satu untuk menambahkan wakil wanita yang mempunyai kualiti. Dan kedua untuk wakil belia. Sebabnya mengundi boleh 18 tahun sekarang, tetapi Dewan Negara masih mengatakan umur ialah 30 tahun ke atas. Muda daripada itu tak boleh. Jadi ada gerakan sekarang untuk supaya perkara ini dipindah untuk supaya kerajaan boleh melantik orang yang umur 18 tahun. Tapi saya seluruhannya saya tak setuju, tetapi patut diadakan satu klausul dalam perkara 45 ini membolehkan kerajaan melantik wakil daripada belia dan wanita untuk membanyakkan wanita dalam bidang tertinggi ini, dan belia yang mungkin tidak dapat masuk ke dewan melainkan menerusi pelantikan. Sama ada wakil daripada universiti macam sudah dipilih di Student Union contohnya. Kalau dipilih di Student Union mana-mana, boleh ada kuasa melantik kat sini walaupun umur belum sampai 30 tahun. Dibolehkan. Adalah kita mendengar pandangan-pandangan daripada belia-belia, input daripada belia. Golongan OKU sendiri juga perlu diberi perhatian sebenarnya untuk melantik mewakili mereka di Dewan Negara. Sekarang kita dah ada sebenarnya wakil. Selama ini kerajaan bersikap adil, melantik tiap-tiap kali itu
macam dulu dah seorang habis tamat dan ada lagi pelantikan dan saya nampak wakil OQ itu pun sangat aktif dan boleh dikatakan patutlah idea yang untuk dia kata macam mana building yang tak friendly, kerjaan yang tak friendly, corporate sector yang tak friendly, swasta yang tak friendly, betul. Kita belum adjust kita sendiri kepada kehendak-kehendak yang pihak-pihak ini. Satu segmen masyarakat kita yang patut mendapat pandangan daripada bukan sahaja kerajaan tetapi juga kepada pihak swasta. Secara peribadi juga Tan Sri, apakah Tan Sri merasa bersyukur dan gembira sebenarnya dengan apa yang berlaku di Dewan Negara jika kita bandingkan dengan apa yang selalu berlaku di Dewan Rakyat itu, dari segi bila berbahas itu kadang-kadang menggunakan di luar perkataan-perkataan, kelakuan-kelakuan di luar kawalan dan sebagainya, dan ini menyukarkanlah. Saya fahamlah tentang speaker Dewan Rakyat sendiri terpaksa menghadapi situasi ini, tapi alhamdulillah mungkin di Dewan Negara saya rasa Tan Sri berpuas hati agaknya dengan prestasi. Alhamdulillah. Saya awal-awal lagi dah bagi tahu, walaupun saya mengetahui bahawa Dewan Negara tu jauh lebih terjagalah, dia punya tata tertib dan kesopanan tu memang terjaga. Dan akhirnya hingganya menjadi kadang-kadang terlalu terjaga. terlalu terjaga. Okay. Hingganya saya sendiri memberi garis panduan, contohnya baru semalam persidangan hari yang terakhir apabila seorang berdiri bertanya dengan menteri yang tengah menggulung perbahasan. Perbahasan jadi menteri tengah menggulung perbahasan dari seorang daripada ahli berdiri untuk mencelah, bertanya penjelasan. Jadi ada pula seorang ahli lain bertanya, point of order mengatakan ahli tak boleh kacau menteri yang menggulung. Jadi saya beri penjelasan yang panjang lebar. Saya kata sebenarnya semasa menteri membentang, kena masa membentang tu itu kerjaan punya dasar. Itu kerjaan punya pandangan, itu kerjaan punya opinion. You tak boleh atur, tak boleh alih, tak boleh bagi tahu dengan kerjaan masa tu. Itu kerjaan punya buat. Jadi tak boleh dicelah masa tu. Tapi masa menggulung, kena dia menggulung ni adalah menjawab soalan-soalan yang kita sebut, memberi komen kepada soalan-soalan yang kita bangkitkan. Masa tu seseorang ahli boleh berdiri dengan syarat menteri memberi laluan, sebelah menteri memberi laluan, dia kata okey, beri sila bertanya. Dan boleh bertanya, jangan buat komen lagi, buat bertanya saja. Apa makna cakap menteri ni? Tak faham, saya tak clear. Boleh berjelas. Jadi saya dah beri penjelasan supaya dia adalah nampak dia pergerakan sedikit. Nanti di lain persidangan kita nampak dia adalah mencelah tu juga berlaku. Daripada sudut penggunaan bahasa, kalau kita lihat di parlimen lain saya kerap melihat, saya lihat di Singapura, lihat di Australia, saya lihat yang di England, dia penggunaan bahasa tu apabila menteri walaupun mencaci dengan bunyi dia keras tetapi perkataan-perkataan elok, ahli-ahli yang kena tu tak memekik melolong. Saya masih ingat apabila seorang ahli dewan masuk dalam dewan pakai kasbah, menggunakan pakaian tutup muka tu, padahal dia pembenci orang Islam tu. Jadi dia masuk dalam dewan, bila the secretary of tu berbangkit, reprimand dia tak bangkit, dia bertahan, dia diam, dia dengar saja. Tapi kalau kita sini mungkin dah bising dah semua lebam-lebum dah. Jadi itu adalah sikap ahli parlimen yang sebenar, bukan perangai macam ni. Kita bukan dalam pasar ikan, kita bukan dalam
kaki lima. Kita ni dalam dewan. Okey. Itu adalah dewan yang tertinggi di negara kita. Patutnya kita boleh mempertahan. Kalau kita boleh bercakap, Ya. orang pun, menteri pun boleh bercakap. Jadi dengarlah dulu. Kalau tak puas hati, nantilah bercakap. Masa je bercakap. Okey. Janganlah tu nak mekik melolong pada masa tu. Okey. Baik, tinggal 3 minit saja lagi masa sebenarnya. Apa ni Tan Sri? Masa mencemburui kita sebenarnya. Tapi daripada keyakinan Tan Sri sendirilah, dengan segala perancangan perubahan yang ingin Tan Sri lakukan, apakah Tan Sri masih yakin bahawa persidangan Dewan Negara akan berlangsung seperti apa yang kita inginkan dan akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang positif, bukan saja dari segi undang-undang kita, dari segi perlembagaan kita, tetapi yang lebih penting ianya akan dapat mencapai hasrat yang rakyat inginkan sebenarnya. Tan Sri. Okey, saya secara ringkas bagi tahu dengan ahli-ahli parlimen. Ya. Tak kisah dia Dewan Negara ke ataupun Dewan Rakyat. Tapi saya bercakap di platform saya di Dewan Negara. Saya kata apabila kita menjadi seorang yang dilantik, sama dilantik oleh dulu tuanku menjadi senator, Ya. ataupun dipilih negeri jadi senator, you adalah seorang senator elect ataupun senator lantikan. Ya. Belum lagi menjadi ahli parlimen, belum lagi menjadi ahli Dewan Negara. Ya. Sampai you mengangkat sumpah. Apabila you mengangkat sumpah, you berjanji mempertahankan perlembagaan. Jadi perjanjian untuk mempertahankan perlembagaan ini ialah daripada sudut kerja kita dalam parlimen tu sendiri. Jangan benarkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan, yang mencerobohkan perlembagaan itu lalu di hadapan kita. Kita pernah pertahankan sumpah dan janji kita sendiri semasa kita dilantik. Jadi pada saya itu adalah satu perkara yang sangat penting. Kena angkat sumpah itu supaya kita mendapat tempat duduk dalam dewan tu, dan lepas itu kita berjanji mempertahankan perlembagaan. Tapi kita juga meluluskan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Itu ada satu kesalahan yang besar, satu kesilapan dan satu kegagalan yang kita buat. Jadi kalau kita tak mengetahui undang-undang, kita boleh kata itu satu kegagalan oleh kerana kita tak tahu undang-undang. Tetapi di bawah konsep undang-undang kita, kegagalan mengetahui undang-undang bukanlah satu defense. Ya, okey. Jadi kita kena mengetahui. Lebih lagi kalau kita duduk di Dewan Rakyat ataupun di Dewan Negara. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, iaitu yang di-Pertua Dewan Negara, kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan seperti selalunya lah, saya cukup selesa sebenarnya sama-sama bersama dengan Tan Sri, dan kita harap kita akan dapat bersama lagi Tan Sri di program Ruang Bicara ini. Tapi sebelum saya lupa, Tan Sri, ini ialah anugerah yang kami terima baru-baru ini, iaitu The Knights Award Season 2, dan ianya untuk the Rapid News Distribution of All Time Malaysia. Jadi ini satu kebanggaan kepada kami, Tan Sri, dan ianya juga merupakan satu suntikan semangat untuk kami melakukan sesuatu yang lebih baik kepada penonton-penonton di Bernama TV. Baiklah, jangan lupa seperti biasalah kita berpisah di sini, tetapi seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi, insya-Allah.